Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam video saya kali ni lah. Masih lagi dalam topik panduan menulis skrip drama TV. Seperti yang video lepas saya ada terangkan yang saya akan bercakap mengenai macam mana kita buat proposal untuk hantar ke stesen TV. Okey, fokus saya masih lagi pada drama. Saya bercakap ni kali ni sambil lipat baju lah kan. Okey, untuk membuat proposal untuk hantar ke stesen TV, apa yang penting adalah sinopsis. Okey, sinopsis jalan cerita anda itu adalah benda yang paling utama. Jadi saya dah bercerita pada video yang lepas macam mana kita nak buat sinopsis itu. Anda hanya perlu buat satu sinopsis yang lebih kurang minimum satu muka surat setengah dan maksimum 3 muka surat. Itu sahaja yang penting. Okey, selain daripada itu, sebab yelah, kalau kita nak hantar ke stesen TV pun untuk pitch, orang kata untuk pitch lah, kat sini kita panggil pitch lah kan. Yang penting jalan cerita anda lah. Sebab itulah yang utamanya, macam mana cerita anda akan terpilih. Okey, selain daripada itu, benda ni macam tambahan je lah. Tapi kalau tak ada pun tak apa, tapi lebih eloknya ada. Okey, logline. Okey, logline ni kalau anda nak tahu adalah macam mana anda nak ceritakan cerita anda tu dalam satu ayat saja. Satu ayat saja. Bukan satu patah perkataan, satu ayat. Maknanya tak ada daripada awal start daripada perkataan tu sampailah nota tarikh. Itu sahaja. Okey, itu pun lebih bagus lah kalau anda ada. Macam saya pun kadang-kadang saya letak, kadang-kadang saya tak letak pun. Kadang-kadang memang saya hantar sinopsis semata-mata. Okey, selepas tu baru anda letak sinopsis. Kemudian apa yang anda perlukan, ini adalah tambahan tambahan yang direkomendasikan, yang orang kata digalakkan, itu meletakkan ringkasan watak dan perwatakan yang ada di dalam cerita anda. Watak dan perwatakan tu simple je, dah letak dalam 2-3 baris saja dah cukup dah, tak payah panjang-panjang. Jadi apabila anda nak buat sinopsis itu sahaja. Biasanya apabila kita nak buat proposal ni untuk hantar ke stesen TV, kita tak buat panjang-panjang lah. Paling pun macam 3 ke 4 muka surat macam tu lah. Kita takkan hantar panjang-panjang. Sebab saya bagi tahu ni kan, sebab kadang-kadang ada juga penulis ni dia terus hantar skrip. Tak, skrip tu bukan skrip lah. Dia start daripada treatment sebelum skrip kan treatment. Treatment tu pun kita akan hantar apabila pihak stesen TV dah luluskan cerita kita, luluskan sinopsis tu, dah panggil untuk meeting, dah keluarkan surat apa semua, baru kita buat treatment. Jadi untuk panduan kepada penulis-penulis baru yang cuba, yang orang kata baru nak menceburi bidang penulisan ini, saya bagi guide. Kalaulah kata kan tiba-tiba ada orang minta anda proposal terus minta skrip, no, itu anda confirm anda kena tipu sebenarnya. Sebab apa-apa pun proses dia, kita hantar proposal dan pihak stesen TV akan panggil untuk pitching ataupun pembentangan lah idea kita tu, dan kemudian baru mereka bagi keputusan untuk sama ada cerita kita terpilih atau tidak. Apabila cerita itu terpilih dan lulus untuk dibuat, orang kata dibuat drama lah kan, barulah masa kita pergi, orang kata mesyuarat dengan pihak stesen TV, barulah kita bawa treatment cerita tersebut. Okey, dan selepas treatment itu, masa kita bentang tu, barulah kita macam berbincang dengan stesen TV apa yang perlu, apa yang tak perlu, sama ada treatment itu diluluskan atau tidak ya. Dan kemudian apabila treatment tu diluluskan, barulah datangnya skrip. Dan skrip tu pun kita tak hantar pun ke stesen TV. Sebab apa, treatment tu pun dah orang cakap dah 60% adalah skrip. Kita tinggal nak masuk dialog je. Jadi ini guide saya lah kepada penulis-penulis baru. Sebab apa, saya sebelum ni pun adalah penulis tanya, saya dah hantar skrip dah kat company tu, dia kata nak hantar ke stesen TV untuk pitching. Saya kata no, kita takkan hantar skrip, kita hanya akan hantar sinopsis je. Kalau tu macam dah kena tipu lah, tak tahulah macam mana. Okey, lepas tu lagi satu, apabila anda hantar sinopsis tu ke stesen TV, atau sebenarnya kita penulis ni kita tak direct hantar ke stesen TV, kita akan melalui syarikat produksi yang hantar tersebut. Anda kena ada tempoh
bersabarlah untuk menunggu sama ada maksudnya selepas di pitching tu, sebab dia tidak bagi jawapan yang segera lah. Paling-paling pun anda kena tunggu 6 bulan. Jadi saya nak bagi tahu, nak menulis skrip ni memanglah kena ada satu kesabaran yang tinggi. Okey. Jadi secara ringkasnya, sebenarnya itu sahaja yang kita perlukan apabila ingin menghantar proposal ke stesen TV. Dia berbeza, dia sebenarnya selalunya dia ada dua jenis proposal lah. Satu untuk drama dan satu untuk program majalah. Program majalah lain sikit. Program majalah punya skrip ataupun dokumentari, nanti saya akan tengoklah. Kalau saya ada kesempatan, saya akan buat jugalah guide macam mana kita buat skrip untuk program majalah TV. Okey, itu selesailah mengenai macam mana kita buat proposal untuk hantar ke stesen TV. Okey, ini ada lagi satu benda lah saya nak bercakap sikit lah kan, yang baru-baru ini saya ada membaca satu keluhan rakan penulis saya lah di Facebook mengenai kelas-kelas membuat skrip ni. Apa yang dikesali oleh rakan penulis saya kerana kelas tersebut, tenaga pengajar saya tak tahulah siapa, mereka ni bukan penulis skrip, tapi membuat kelas mengenai skrip. Macam saya pun sebelum ni memang ada dah 3 kali dah kot ditawarkan untuk menjadi tenaga pengajar untuk skrip ni kan. Tapi saya menolak bukan sebab apa tahu, sebab saya rasa saya belum layak lagi lah. Sebab saya pun bukanlah, skrip ni bukanlah kerjaya utama saya, dan saya pun orang cakap taklah hebat lagi. Sebab kalau ikutkan skrip yang saya dah tulis boleh kira dengan jari. Saya cuma ada 6 telemovie, 1 drama siri. Itu saja yang saya ada setakat inilah. 7. Ada satu lagi akan shoot tak lama lagi. Jadi saya menolak untuk mengajar sebab saya rasa ilmu saya tidak cukup dan saya bukan sehebat mana pun. Jadi ada seorang rakan penulis saya ni, memang seorang penulis yang hebat lah. Dia menceritakan ada satu bengkel penulisan skrip ni, tetapi menggunakan skrip orang lain yang bukan dia tulis tanpa kebenaran penulis asal. Jadi benda ni agak mendatangkan kekesalan lah kepada kami penulis ni kan, kerana anda membuat satu bengkel penulisan skrip berbayar pula tu, tapi anda menggunakan skrip orang lain tanpa kebenaran. Jadi pada yang menonton video ni, sekiranya anda ingin menyertai mana-mana bengkel penulisan skrip, saya nasihatkan cuba kaji selidik dululah latar belakang tenaga pengajar tersebut. Sebab apa? Takut orang yang mengajar tu dia sendiri tak ada pengalaman. Itulah dia, tiada pengalaman menulis skrip. Jadi tengoklah latar belakangnya. Sebab kalau dia ada pengalaman menulis skrip, kenapa dia nak menggunakan skrip orang lain? Gunalah skrip sendiri kan. Jadi saya nasihatkan, apabila anda ingin menyertai tu, cubalah lihat latar belakang orang tu dulu. Okey, benda ni. Dan nasihat saya kepada orang yang nak buat bengkel-bengkel ni, tolonglah, nak mengajar ni kita kena ikhlas. Nak mengajar ni, nak menyampaikan ilmu ni, bukan sekadar kita nak fikir duit. Kita fikir ilmu tu perlu disampaikan dengan secara ikhlas, dengan betul. Kalau anda dah buat, ambil skrip orang lain, lepas tu anda ambil tanpa kebenaran, lepas tu anda mengajar orang, tak berkat kan. Kucing gaduh kat tepi ni. Okey, tapi bukan kucing saya lah. Jadi sampai di sini sajalah video saya kali ini. Tak panjang pun. Video akan datang sebab ada pertanyaan lah daripada komen-komen subscriber saya, bertanyakan mengenai macam mana nak buat treatment. Itu saya akan cerita sebab apa nak buat treatment, dan saya akan tunjuk contohnya sekali lah. Buat masa sekarang ni saya belum lagi nak buat. Okay, so video akan datang, saya akan cerita pasal treatment. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Macam gaduh kat tepi ni lah.